apa beza samak dan sertu. Apa beza samak dan sertu? Samak dalam bahasa kita gunakan untuk samak itu iaitu taharah daripada najis mughallazah. Itu dalam penggunaan harian kita. Sedangkan istilah itu salah. Sebab kita panggil taharah daripada najis mughallazah anjin nababi ni dia masuk dalam taharah izalatul najasah yang biasa. Macam mana kita basuh baju dengan sebab kena tik cicak, macam itulah kita basuh sesuatu yang terkena juzuk badan anjing ataupun babi. Cuma dalam bahasa kita kita guna istilah samak. Kita guna istilah samak. Sedangkan samak merupakan lafaz ataupun pengertian khas bagi samak. Yang dimaksudkan itu mengubah hukum kulit binatang yang najis kepada halal. Mengubah hukum kulit binatang yang najis daripada najis kepada suci. Disebut sebagai dabru. Ad-dibar ataupun ad-dabru kita terjemah dalam bahasa Melayu kita dengan bahasa yang tepat samak kulit. Tapi basuhan kita ke atas najis mughallazah itu dia basuhan yang biasa. Cuma bezanya basuhan ni berbentuk 7 kali. Basuhan kalau mukhaffafah jenis renjih-renjih saja dah cukup. Kalau mutawassithah maka kena hilangkan ain dia dan juga segala sifat-sifatnya, lalu dijalankan air sekali lalu. Dia sama je, cuma teknik ataupun kaifiat basuhan tu yang berbeza. Dan itulah yang disebut sebagai sertu. Basuhan najis mughallazah salah satu bahasanya disebut sebagai sertu. Samak dalam bahasa kita ataupun dalam bahasa yang tepat dia merujuk kepada samak kulit sahaja. Anjing dan babi yang sentuh salah satu daripada juzuk badan kita, pakaian kita ataupun sesuatu yang harta milik kita, maka dia tidak disebut sebagai samak dengan bahasa yang tepat, disebut sebagai sertu. Habis. Dia merupakan satu penggunaan bahasa yang umum, tak ada masalah apa. Kalau yang nak bertasamuh, tapi kalau nak yang daqiq, kalau nak yang cermat, yang kejap betul, maka kena beza. Sebab macam istilah pinjam kita. Kita hutang tu pinjam. Sedangkan istilah yang tepat, hutang tu hutang, pinjam tu pinjam. Hutang bukan pinjam dan pinjam bukan hutang. Cuma istilah kita punya penggunaan harian kita. Nak hutang duit tu kita panggil pinjam duit. Sebab kalau pinjam dia mesti pinjam ain, kita gunakan manfaat saja. Cawan boleh pinjam, ayak tak boleh. Sebab ayak kita minum dia hilang. Sebab yang dikatakan pinjam itu kena bagi balik diri dia balik. Kalau pinjam duit 10 genih, kena bagi balik 10 genih kat dia. 10 genih tu bukan nilai dah, 10 genih tu. Maksudnya nak buat apa pinjam? Pinjam cum bagi balik dah. Itu pinjam. Cuma dak bahasa yang tepatnya dia hutang. Cumanya penggunaan bahasa harian kita gunakan lafaz pinjam dengan makna hutang. Bagi mereka yang memahami konsep ni silakan Allah selesai. Tapi kalau orang yang nak daqiq, orang yang nak cermat dan nak nak teliti dalam peletakan istilah, maka dia akan bezakan dia antara hutang, pinjam dan sebagainya. Wallahu a'lam.